Alright, kita dah pergi Miri, Bintulu, Belaga, Bakun. Sekarang ni kita kat mana, Fatah? Sekarang ni kita berada dekat Kanawit Sibu. Dengar cerita. Dekat sini terdapat sebuah rumah panjang yang usianya mencecah 90 tahun. Wow, dan juga Fatah, homestay ni terdapat 54 pintu dan 15 pintu dijadikan homestay. Nak tahu macam mana rupanya? Kena explore bersama kami dalam Staycation with Fatah And Siti. Let's go. Jom. Alright, inilah dia homestay rumah Benjamin Angki. Perjalanan dari Bandar Kanawit 4 km dan Bandar Sibu 60 km. Kita orang tadi bergerak dari Bandar Sibu, jadi mengambil masa 45 minit hingga 1 jam. Kita ada welcoming drink. Cuci kaki. Cuci kaki. Orang kat sini cakap cuci kaki. Alright, kalau korang tengok kat dalam ni, konsep dia masih lagi mengekalkan konsep tradisional. Dan tengok ke atas ni, meriah dengan bendera Malaysia, bendera Sarawak kerana setiap tahun kat homestay ni akan menyambut sambutan Hari Kemerdekaan. Betul. Dan sekarang kita berada dekat Ruai. Kalau Ruai ni dia ada 3 bahagian lah. Dia bagi tahu. Yang ni adalah tumpuan dia, pelantar dan dekat luar adalah kaki 5. Dekat Ruai ni lah mereka buat pelbagai program. Saya nak bagi tips lah kepada penonton. Kalau nak datang dekat homestay rumah Benjamin Angki ni, you guys kena datang pada musim perayaan. Sebab apa? Sebab meriah full house dari hujung sana sampai kat hujung sana. Sebab dekat sini ada 54 pintu. 54 pintu, dekat sana juga ada 20 keluarga, jadi total ada 74 keluarga kat sini. Bayangkan kemeriahan tu, mereka pamerkan anda tradisi mereka, makanan dan tarian juga. Kita nak tengok bilik ni. Jadi jom. Jom. Wow, masuk-masuk je. Kita dah tengok dah macam-macam award dah dekat sini, Fatah. Dan kalau penonton nak tahu, homestay ni mula beroperasi pada tahun 2011 dan setelah itu makin berkembang, dapatlah pelbagai anugerah ni. Dan salah satunya The Best Homestay dapat award pada tahun 2015-2016. Wow. Bukan biasa-biasa homestay bukan dekat biasa. sini. Sebab apa? Sebab dekat sini bukan penduduk sini je yang datang. Antarabangsa, guys. Sampai penduduk-penduduk luar negara pun ada. Sebab tu dia dapat menang Asian Homestay Standard. Sebab apa? Dekat sini penduduk luar negara yang Memang datang suka kat daripada sini. Spain, France, daripada mana ada lagi? Britain ke? Wow, Saya banyaklah. Thailand. Filipin. Sawadikap. Mahal kita. Mahal kita. Jom kita tengok bilik. Alright, tadi Siti dah cakap dekat homestay ni ada 15 homestay. Tapi hari ni kita akan tour 4 homestay sahaja. Dan ini adalah salah satu homestay. Dan homestay ni ada menyediakan 3 bilik. Dan ini adalah salah satu biliknya. Boleh tengok kat sini, queen bed, dilengkapi dengan kipas angin, ada cermin dan sebagainya. Okey, tadi Siti dah bercakap mengenai bilik yang ada dekat homestay ni. Kita masih pada homestay yang sama. Kalau kita lihat, homestay ni ada 3 bilik dan juga dilengkapi dengan ruang tamu yang luas dan besar. Kalau kita lihat, orang Sarawak Madah boleh berekod dekat situ. Ni satu lagi bilik homestay yang ada dekat homestay rumah Benjamin Angki. Yang ni ada 3 bilik juga homestay ni. Dan di setiap bilik ni ada 3 queen bed. Yang datang bersama dengan keluarga boleh tidur dalam bilik berasingan. Yang bawa anak kecil, bilik ni boleh muat dalam 3 orang. Dan bilik ni juga dilengkapi dengan penghawa dingin. Apa yang menarik dekat homestay rumah Benjamin Angki ni adalah setiap rumah yang dipamerkan dia mempunyai desain-desain color-color yang berbeza. Okey, mesti korang tertanya-tanya. Dekat sini ada tak menawarkan bilik untuk seorang-seorang? Mestilah ada. Ini dia, single bed. Kalau korang nak bergerak secara solo, merasai pengalaman
duduk dekat rumah masyarakat suku kaum Iban. Bilik inilah jawapannya. Apa yang membezakan ruai rumah Benjamin Angki ni adalah bebas asap rokok. Kalau nak merokok, kena pergi kat luar. Dan saya rasa ini satu inisiatif yang baiklah. Kita ada persekitaran yang sihat. Sekarang ni kita duduk sekejap dengan anti-anti, kita nak belajar. Ada menganyam, ada ni. Kalau penonton dapat tengok ni, cuba teka. Ni rotan ke newspaper? Jawapan? Newspaper jawapan dia. Jawapan dekat tangan saya Jawapan dekat tangan sebenarnya. patah. Okey. Kata anti tadi, daripada dibuang newspaper dah pun dibaca, lebih baik dia cuba something yang kreatif, dia buat topi. Selain daripada topi, untuk piasan rumah pun ada. Bolehlah beli. Gambar sebenarnya. Sekarang ni kita duduk sekejap dengan Aunty sebab tadi tengok dia main alat ni, alat engkrumung. Betul tak Aunty? Betul ke Aunty? Betul lah tu. Bolehlah kata Aunty. Okey, sekarang ni Siti dan Fatah dah mengenakan pakaian kaum Iban. Siti dah pakai tanguk. Fatah pula? Saya banyak ni. Kagum. Wow, sangat unik. Pakai ilang. Ni lanjang. Jadi kita dah tak sabar nak mengajar ni. Dan tenaga pengajar kita pun dah ready. Adik comel. Siti rasa tercabarlah dengan adik Abang comel handsome kita. Nak tengok pandai tak saya ngajar? Jom. Music please. Music. Okey. Tengok bilik yang selesa, dah buat aktiviti craft tangan yang best, menari pun dah puas. Sekarang ni kita ada sedikit cenderung hati kepada homestay rumah Benjamin Angki. Thank you Aunty sebab terima kami kat sini. Terima kasih sama-sama. Kalau sudi datang lagi. Boleh. Kalau nak merasai pengalaman sebenar sebagai masyarakat suku kaum Iban, homestay rumah Benjamin Angki adalah jawapannya. Jadi, homestay rumah Benjamin Angki di Rumah St. James, Rantau Pemilik Kenawit, Melbaik. Best lah tadi jalan-jalan dekat homestay. Kan? Tapi sekarang ni perut Siti lapar lah. Lapar? Rasa nak makan sup-sup. Oh, sup. I tahu satu tempat yang sup dia memang power. Power? Okey, jom. Jom. Okey, jalan, Mama. Jalan. Tutup pintu ni. Tutup. Tada! Kita dah sampai dekat dapur Azra. Sebabkan Siti nak makan sup-sup, sinilah tempatnya yang best. Kalau korang nak tahu power ke tak, jom kita cuba. Jom. Yeay, makanan kita dah ready. Yep. Kita ada kat sini sup tulang berempah. Kita ada mi pok daging. Dan kita ada nasi Arab kambing. Ni Fatah punya, ni Siti punya. Ni kawasan Siti. Oh, amboi. Tak nak share. Tengok tak nak tu, share. sedap tu. Oh, tak nak share ke? Sebab kalau you guys datang lambat dekat dapur Azra ni, sup tulang dia memang akan habis cepat. Jadi siapa cepat, dia dapat. Yes, orang Sarawak Madah lengis. Lengis. Jadi mulakan. Buka langkah anda, Jom. buka mulut anda dan makan. Okey. Siti makan cukup-cukup. Lepas ni kita nak bakar kalori. Sebab kita nak pusing 1,000. Okey. I nak bawa you guys tempat-tempat yang menarik yang perlu you guys kunjungi dekat Sibu ni. Jadi, macam biasa kita habiskan ni. Jumpa selepas ini. Tadi kita dah makan puas-puas, kita dah recharge energy, dah tukar baju ni. Jadi seperti yang kami janjikan kepada anda, kami nak bawa you guys pusing 1,000 ni. Dan ini adalah your first destination. Dekat mana sekarang ni Siti? Sekarang ni kita dekat the first and only medical museum in Malaysia. Excited tak? Excited sebab saya tak pernah terfikir sebuah hospital dijadikan museum. Jadi nak tahu apa yang menarik dekat museum ni, jom explore bersama kami.
Inilah dia pengasas utama yang mendiang Encik Lau. Dan hospital ini dibina pada tahun 1931, mula beroperasi pada tahun 1936 dengan kos sebanyak RM82,000. Dan kalau penonton nak tahu, sebenarnya pada tahun 1930, mendiang Encik Lau telah mencadangkan kepada kerajaan Brooke untuk mendirikan sebuah hospital yang baru dan moden, dan beliau telah mewartakan hasil kekayaannya sebanyak $41 untuk mendirikan hospital ini, dan inilah jadinya Hospital Lau King Ho, dan sekarang ini menjadi sebuah memorial museum yang you guys boleh datang secara percuma dekat sini. Ini adalah rupa sebenar Hospital Lau King Ho. Tengok betapa besarnya, dan sekarang ni kita berada dekat sini sebenarnya. Ini saja yang tinggal. Entrance dijadikan sebagai museum, memorial museum Hospital Lau King Ho. Kalau sebenarnya dia besar lagi sampai kat belakang sana. Dan dulu hospital ni dikenali juga sebagai hospital terapung di atas air. Dan hospital ni dulu menjadi center lah, sebab Sibu kan center of Sarawak. Jadi pendatang daripada Sarike, Betong, Kuching semua datang ke dekat sini. Sebab apa? Sebab kelengkapan tu semua ada. Dan untuk yang the first adalah hemodialisis yang ada dekat Sarawak. Itu yang menariknya. Orang cakap hampir semua lengkap lah hospital ni pada zaman dahulu kala. Banyak sebenarnya. Banyak info-info dia tentang Memorial Museum ni. Dan ini adalah satu fakta menarik juga. Dr. Wong Sung Kai adalah pakar bedah yang pertama yang di Sarawak dan juga dekat Hospital Lau King Ho ni. Dan Hospital Lau King Ho ni dia tamat beroperasi pada tahun 1994 dan dijadikan sebagai poliklinik lah pada ketika itu, sebab hospital Sibu pun sudah dibuka kan masa tu. Sebab jadi mereka ni dipindahkan dekat Hospital Sibu. Ini adalah tempat bersalin, bukan bersalin baju tetapi untuk bersalin anak-anak. Ini adalah salah satu bilik X-ray. Ini contoh je lah. Bilik X-ray Hospital Lau King Ho. Dulu-dulu dia main rendam X-ray ni. Korang sekarang ni takut nak pergi klinik gigi kan? Korang belum tengok lagi orang zaman dahulu pakai apa? Pakai ni. Dapat imagine tak? Gigi korang digerudi pakai ni. Dan di sini juga, di Sibu juga merupakan the first kilang perubatan. Dia buat ubat sendiri. Dia buat ubat sendiri tau. Tengok dia bawa beg rotan ni. Dan dulu-dulu kalau nak bawa ubat tu kena bawa botol sendiri. Ada yang bawa botol sos, ada yang bawa, mungkin ada yang bawa botol kicap Kalau zaman sekarang kita ada Panadol. Zaman dulu dia orang gelar ni sebagai KK tablet story. Masyarakat suku kaum Iban dia orang gelar ni sebagai sakang seribu. Sebab apa? Sebab telan je KK tablet ni semua hapus segala penyakit. Sakit kaki, demam, sakit belakang semua hilang. Tapi sebenarnya KK tablet ni dia seumpama paracetamol. Panadol biasa Panadol biasa. Dan KK ni dia stand for Kementerian Kesihatan. Sebab kau tengok dulu bulat, lepas tu ada KK. Itulah ubat KK tablet. Yang menjadi satu tarikan pada zaman dahulu kala Hospital Lau King Ho ni juga adalah mesin hemodialisis dia. Mesin ni dia hanya ada 2 saja dulu. Dan mesin hemodialisis ni adalah the first yang ada dekat Sarawak, dekat Hospital Lau King Ho. Tapi zaman dahulu kala siapa yang mempunyai penyakit buah pinggang ni mereka agak sukarlah untuk mendapatkan rawatan kerana terhadnya mesin ni. Jadi sekarang ni kita dah banyak teknologi, jadi kita kena jaga kesihatan kita. Itu bukan satu green light untuk kita tidak menjaga kesihatan kita. Kalau dulu-dulu memang kita ni kurang tenaga pengajar, jadi kita import dari luar, ada orang British, orang India, orang Chinese untuk bantu mengajar hal-hal perubatan dekat sini. Okey, ini adalah freezer untuk bawa vaksin-vaksin sebab dulu memang banyak penyakit yang berjangkit. Jadi nurse-nurse dekat sini akan bawa ni untuk masuk ke kawasan pedalaman untuk mengekalkan kebekasanan vaksin itu. Dia pakai gas nitrogen untuk apa? Untuk kekalkan sejuk kat dalam ni, sejuk Dan juga kalau tak ada bateri kereta juga digunakan.
pada tahun 1973 mereka mengadakan servis dinamakan sebagai Flying Doctor Service. Doktor terbang menggunakan helikopter pergi ke pedalaman dan membagi ubatan-ubatan kepada mereka yang duduk di luar bandar. Dan kita dah sampai ke penghujung. Hujung Memorial Museum ni. Kita dah habis, dah pusing satu museum ni. Dah banyak informasi yang kita dapat dan kita belajar kat sini. Supaya korang pun kalau nak belajar mesti datang kat sini. Banyak lagi yang korang dapat baca, yang korang dapat belajar. Dan nampaknya kita kena repeat lah. Besar ni, banyak sangat informasi ni. Tapi kita nak pergi tempat yang lain lepas Oh, ni. boleh. Nak tahu dekat mana? Let's go. Kita pergi sekarang. Tak sah trip anda ke Sibu kalau tak melawat dekat sini. Tua Pekong merupakan Tua Pekong yang tertua di Asia Tenggara yang dibina pada tahun 1890-an iaitu kira-kira mencecah 100 tahun yang lalu menjadikan ia yang paling tua dan terpelihara di Sibu. Terpelihara pun boleh, terpelihara pun boleh. Selain daripada museum Lau Keng Ho, dekat sini juga antara tempat yang menarik menjadi satu tarikan yang ada dekat Sibu. Sebab apa? Sebab kreativiti seni bina bangunan dia ni. Jadi jom kita jalan-jalan. Dulu, struktur bangunan ini adalah berasal daripada kayu dan dibina semula pada tahun 1897. Dan inilah hasilnya sampai sekarang. Kecantikan bangunan ataupun pagoda ni, The Goddess of Mercy, pagoda Sibu ni. Majoriti penduduk di Sibu merupakan berbangsa Cina diikuti dengan kaum Iban, Melanau dan juga Melayu. Maka tak hairanlah tokoh-tokoh Cina kat sini terseram indah di sekitar bandaraya kat sini. Okey, sekarang ni kita nak naik atas dekat 7 tingkat khas pagoda. Jom. Jom. Mampu tak naik 7 tingkat ni? Mampu. Ni senam ni. Wow. Setiap tingkat dia unik. Okey, sekarang ni kita berada di tingkat yang paling atas dekat bangunan pagoda God of Mercy Sibu ni. Kita boleh lihat pemandangan yang sungguh cantik, Siti. Yes, memang worth it lah korang ni atas ni. Sebelum tu macam biasa kita dua nak selfie-selfie. Jom. Dan lepas ni kita nak bawa Igas satu lagi tempat yang menarik yang perlu anda kunjungi dekat Sibu. Sibu. Jadi Jom. Kita dah pun sampai ke next destination iaitu Masjid Al-Khadim. Masjid ini dibina pada tahun 1830-an oleh Tuan Haji Salam Minangkabau yang berasal dari Sumatera, Indonesia. Betul, dan menjadi satu tarikan kepada orang Sibu juga disebabkan seni bina dan struktur masjid ini yang mahal. Jadi jom kita lihat. Jom. Masjid ni memang terletak di tepi jalan sebab tu ada bunyi kereta lalu lalang sikit, tapi masuk-masuk je kita dah tengok dah pintu ni sangat unik, diperbuat daripada kayu jati, diimport dari Indonesia dan menyerupai pintu Masjid Nabawi di Madinah. Ini yang menarik perhatian saya juga Siti, di mana penggunaan beduk masih digunakan di Masjid Al-Khadim ni. Kalau lihat dia ni permukaan ini adalah kulit kerbau. Dan orang sini cakap yang ini adalah daripada Diperbuat daripada apa ni? Pokok nangka. Pokok nangka. Jadi jom kita masuk dalam pula. Assalamualaikum. Kalau tengok kat dalam ni memang luas, bahagian dalam dan juga bahagian luar boleh menampung hingga 500 jemaah. Dan Masjid Al-Khadim ni dia dikatakan seakan-akan menyerupai sebuah masjid yang tertua di Indonesia, Masjid Agung Demak yang kira-kira didirikan sekitar pada 1466 dahulu lagi. Masjid Al-Khadim ni juga satu-satunya monumen yang bersejarah yang tinggal sekaligus menjadi simbol kehadiran Islam dekat Sibu dan juga diakui antara masjid yang tertua di Sarawak dengan usianya lebih kurang dalam 200 tahun.
Okey, tadi kita dah puas pusing satu sibu. Kita dah bawa you guys pergi Museum Perubatan. Kita dah pergi Tua Pek Kong. Kita dah pergi Masjid Al-Qadim. Jadi sekarang ni, kita dekat mana, Siti? Sekarang ni kita nak makan lagi, tapi malam ni special sikit sebab kita nak makan set talam. Nak tahu kat mana, nak tahu apa kita nak order? Jom. Wow, dapat ke kita habiskan semua ni, Papa? Tapi cop. Kita dekat mana ni sekarang ni? Set talam ni macam gegasi semua ni. Kan? Dekat mana kita? Kita sekarang ni dekat Zahana Station, dekat Sumber Rezeki, dekat Sungai Merah. Oh, Banyak ni. Kita banyak ada ni. set talam volcano. Aha. Kenapa nama dia volcano? Sebab dia macam gunung berapi, meletus, melimpah ruah. Tengok sos dia ni. Okey. Dan next kita ada set talam Amopuro. Okey. Dan yang ni, Fatah? Ini adalah set talam nasi Arab. Wow. So nak Saya start yang mana satu ni? Rasanya ni lah dulu, sebab ada cheese. Tali tam-tom. Yes. Betul lah. Okey, boleh. Jom. Boleh. Ni ada 2 sos. Satu mozzarella cheese, Aha. satu lagi homemade cheese. Okey, kita ambil. Wah, Tu hotdog hodok jumbo. dia volcano, guys. Punyalah besar. Siti ambil dia punya meatball. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah roti dia. Cuba Fatah try. Jangan dilupakan kambing kat sini. Dan apa yang best dekat Zahana Station ni juga adalah semua adalah homemade. Dan kalau korang nak datang kat sini, dia buka setiap hari pukul 6 petang sampai habis. Jadi kena cepat. Fatah adalah penggemar makanan western. Tapi apa yang owner dia cakap, makanan dia tak semua, rasa dia tak ke western sangat. Dan saya setuju tu. Rasa dia masih rasa rempah orang Melayu kita. Jadi sedap. Black pepper dia memang buatan sendiri. Semua sos dia buatan sendiri. Sedap. Sedap. Struggle is real. Rasanya kita perlu try nasi Arab lagi, Fatah, kan? Bawa satu family datang sini, memang puas hati. Betul. Dalamnya ada ayam, ada kambing, ada dia punya sambal dan juga sup. Macam mana rasa nasi Arab dia? Not bad. Rasa Delicious. manis-manis. Uish. Last tengok kambing dia. Oh Allah. Besar tak? Wow. Lihat tak anda semua? Saya makan untuk anda. Dia kena letak ni sikit. Untuk yang penggemar cheese ni memang datanglah kat sini. Sebab banyak sangat cheese dia bagi ni. Tak kedekut dengan cheese. Okey. Kambing dia diperap dengan sempurna. Dipanggang dengan sempurna. Dia tak rasa liat betul. Dan macam mana Cik cakap. Sedap. Sedap guys. You guys kena try dekat Zahana Station. Ni dan satu tips untuk makan set volcano, lepas dia diorang tuang dia punya cheese mozzarella tu, cepat-cepat makan. Makan masa panas tu baru korang dapat macam feeling tarik-tarik mozzarella cheese tu. Saya dah terdiam ni sebab apa? Sebab nak fokus makan macam biasa guys. Kami nak makan dulu sampai habis. Sampai meletup. Sampai Macam meletup. volcano. Rasa sehingga kita jumpa pada episod yang akan datang. Episod akan datang ni you guys nak tahu kita makan apa, tempat yang menarik dan tempat kerapan. Semestinya dalam Staycation with Fatah. And Siti. Jumpa lagi, bye. Makan sampai habis. Kita dah puas main aktiviti air minggu lepas kan? Minggu ni apa cerita? Inilah ceritanya. Episod kali ni best sangat-sangat. Sebab apa? Fatah banyak belajar benda baru. Tengok seni Bina Museum, masjid, makanan pun tak payah cakap lah. Heish, memang sedap lah. Ada tengok tak Siti belajar tarian ngajar dekat homestay Rumah Panjang Benjamin Aki? Macam mana? Okey tak? Cik komen sikit. Kalau ada yang cakap macam robot, siap
Tak nak cakap banyak? Nak tahu destinasi yang seterusnya? Stay catch with Fatah and Siti jawapannya.